kebaikan, walaupun sikit, walaupun banyak, bila ada barakah insya-Allah bertambah kebaikan. Dia as-sahur, kalau dari segi lughah, dari segi bahasa, ma ya'kulu fi waqti sahur wa huwa akhirul lail. Apa yang kita makan pada waktu sahur itu di akhir malam. Kalau akhir malam ni nak dekat fajar, nak dekat subuh. Jadi kalau disebut dalam kitab, kalau nak kira, kalau tak ada kalender tu, tak ada takwim waktu tu, kita boleh ukur dengan bacaan ayat Al-Quran 50 ayat secara tartil. Itulah waktu sahur. Lebih kurang 30 minit sebelum waktu fajar, sebelum subuh. Waktu tu waktu sahur yang Nabi sebut ada barakah dia. Kalau dari segi ukuran zaman Nabi SAW ada dua orang muazzin. Yang pertama Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Bila Bilal azan gerak. Bila dengar azan Bilal boleh makan lagi. Tapi kalau dengar azan Abdullah bin Ummi Maktum, masa tu tak boleh makan dah, kena stop. Jadi bila dengar Bilal azan, masa tu azan gerak untuk bangun, boleh makan. Dan bila azan Abdullah bin Ummi Maktum, dah tak boleh makan dah. Masa tu dah masuk waktu subuh dah. Jadi itu kalau nak tengok waktu dia, lebih kurang 30 minit. Kalau sahur awal boleh tak? Pukul 2, pukul 3. Alang-alang dah keluar minum-minum, duduk kedai nasi lemak dekat Sipak tu, nasi lemak Baira tu, waktu tu pukul 3 baru makan sahur. Boleh. Tapi yang Nabi sebut ni akhiril lail, akhir hujung malam, nak dekat waktu fajar dah masa tu. Jadi yang kita bangun, yang Nabi suruh ni, sebab setiap ibadah yang kita buat di dalam agama Islam ini adalah berpandukan syariah, berpandukan jalan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Bila kita buat ibadah, bukan ikut cita rasa, tetapi ikut macam mana yang ditunjukkan oleh Nabi. Siapa tengok Nabi? Sahabat. Jadi bila sahabat tengok Nabi, sahabat buat. Dan siapa pula tengok sahabat? Tabi'in. Sampailah para alim ulama sampai pada kita hari ini. Setiap apa ibadah yang kita buat, tak kira puasa ke solat ke apa jenis ibadah pun, kita buat berdasarkan ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita buat ibadah mengikut Nabi, maka insya-Allah mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu mengenai sahur masa. Jadi Nabi sebut barakah, ada keberkatan. Apa keberkatan yang kita dapat? Kalau kita buat, kalau kita bangun, kita makan sahur, yang Nabi sebut ada barakah di dalam sahur itu, ada apa barakah yang kita dapat? Ulama senaraikan di antara barakah yang kita dapat, kebaikan yang kita dapat, apa dia? Iaitu di antaranya yang kita dapat adalah, iaitu kita dapat mengikut ataupun disebut sebagai famin barakatis sahur at-taqwa 'alal ibadah wal isti'anah 'ala ta'atillah athna'in nahar min salah. Apa yang kita dapat, kebaikan kita bila kita bangun sahur, bertakwa, kita lebih bertakwa untuk melakukan ibadah dan membantu untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah pada siang hari. Pada siang hari, sama ada segi solat ataupun qiraah, membaca Al-Quran, ataupun zikrullah, ataupun apa jenis zikir dan sebagainya, membantu kita ada energi, ada tenaga untuk kita lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ja'i' yaksilu 'anil ibadah. Disebut orang yang lapar, orang yang tak sahur ni, nanti siang dia lapar. Bila lapar, dia jadi rasa malas untuk buat ibadah. Tapi kalau orang yang sahur, dia ada barakah, dia ada kebaikan dia ada keberkatan dia rasa kuat, dia ada tenaga untuk buat ibadah. Jadi itu yang pertama. Dan di antara barakah, kebaikan, apa lagi yang kita dapat bila kita bangun sahur? Sebut oleh ulama dalam kitab bahawa kita dapat yang di antaranya ittiba'us sunnah. Kita buat
Nabi suruh kita buat, itu dipanggil ittiba'us sunnah, ikut sunnah Nabi. Dia tak, bila kita faham, kita ada ilmu, kita faham, dia tak payah nak teruk-teruk. Kita buat, Nabi kita bangun sahur, kita pun bangun makan, dan itu dah mencapai tahap orang yang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut sungguhnya orang yang sahur itu dia niat dengan sahur dia imtithalu, ikut apa yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bi fi'lihi, dengan perbuatan Nabi sendiri, kana suhurihi ibadah, dan sahur dia bangun itu juga dikira sebagai ibadah. Bukan sembahyang sunat ke apa dak, bangun sahur itu pun dikira sebagai ibadah. Sebab apa? Sebab ikut Nabi. Mudah dah. Bangun makan dah ibadah dah tu. Apatah lagi ditambah dengan solat dan sebagainya. Kemudian di antara barakah yang dapat lagi yang disebut oleh ulama, annal insan yaqumu akhiril lail lidzikri wad du'ai was salati. Manusia bangun, ataupun orang ramai bangun pada akhir malam itu untuk zikir, untuk doa dan solat dan sebagainya. Di antara doa yang dianjurkan supaya kita membanyakkan bulan Ramadan ni ialah doa Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Tu doa dia. Wa a'udzubika min saqatika wan nar. Dan di antara doa lagi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Banyakkan doa tu. Doa minta Allah masukkan kita ke dalam syurga dan mendapat redha Allah. Tu di antara doa yang banyakkan. Waktu nak buka puasa pun doa tu, waktu nak sahur pun doa tu, sentiasa doa tu. Tiap kali lepas sembahyang pun doa tu. Perbanyakkan, di samping doa yang lain, perbanyakkan doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau baca seorang lah. Kalau baca ramai, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau seorang, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, kita minta redha Allah dan kita minta syurga Allah. Wa a'udzubika min saqatika wan nar, dan minta berlindung dengan Allah daripada murka Allah dan juga daripada sisaan api neraka. Bila kembali kita, bila bangun malam, akhir malam, orang ramai akan berdoa, akan zikir, akan semayang dan sebagainya. Merupakan ketika itu al-ijabah, merupakan waktu yang sangat diterima Allah pada akhir malam tersebut. Dan juga wal malaikah ala Allah dan juga malaikat akan berselawat kepada orang yang bangun sahur ini. Kemudian di antara apa lagi yang kita dapat waktu bangun sahur ni, kata ulama lagi, wa min barakatis sahur, dan di antara keberkatan ataupun kebaikan yang kita dapat pada bagi orang yang bangun sahur ni, antaranya ialah dia dapat anna fihi mukhalafah li ahli kitab. Bila bangun sahur, kita perbuatan puasa itu Nabi sebut dia bercanggah ataupun dia tak sama dengan puasa ahli kitab, iaitu disebut dalam ni li ahli kitab wal muslim matlubu minhul bu'du anit tashabbuh bihim, yang mana setiap ibadah dalam agama Islam ini yang dilakukan oleh muslim, yang dilakukan oleh orang Islam, sangat, maksudnya dituntut supaya tidak sama, supaya mukhalafah, supaya berbeza, dan jangan menyamai. Tashabbuh ni jangan menyamai dengan ibadah orang bukan Islam. Ahli kitab berpuasa juga, orang Islam pun berpuasa. Jadi di dalam Islam dituntut jangan bagi sama. Tak sama tu macam mana? Maka Nabi sebut di dalam sebuah hadis, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Tahu tu je. Nabi sebut beza antara puasa kita, puasa orang Islam ni, dan juga puasa ahli kitab itu, maka iaitu di mana aklatus sahur, makan sahur tu beza dah. Jadi
puasa ahli kitab, puasa juga, orang Islam puasa. Beza dia ni iaitu baina siyamina, Nabi sebut puasa kita dan puasa mereka ahli kitab aklatu sahur, pada makan sahur. Jadi di situ. Jadi kita ikut Nabi. Banyak antara ada lagi amalan yang ahli kitab buat sama macam orang Islam, maka di situ Nabi akan adakan dia punya guide sempadan, nak bezakan ni orang Islam, ni orang bukan Islam. Di situ. Antara keberkatan ataupun kebaikan yang kita dapat lagi bila bangun sahur, disebut ulama, iaitu salatul fajri ma'al jamaah, salat subuh secara berjamaah. Wa fi waqtiha al-fadil walidha tajidu anna al-musallin fi salatil fajri fi Ramadan. Dia kata dengan sebab itu kalau kamu akan dapati al-musallin, orang ramai akan solat pada solat subuh pada bulan Ramadan, aktsaru minhum fi ghairihi minasy-syuhur, yang mana mereka ini ramai solat jemaah subuh pada bulan Ramadan daripada bulan-bulan yang lain. Sebab apa? Sebab dengan dia kata di sini li'annahum qamu min ajli sahur, sebab mereka bangun pada waktu sahur, mereka bangun dengan tujuan sahur. Bila dah masuk subuh, dah tak lama dah lepas sahur tu masuk subuh, maka ramai orang solat subuh secara berjamaah. Tu di antara kebaikan ataupun kelebihan barakah yang kita dapat bila orang yang bangun sahur. Jadi macam mana bangun sahur? Lepas tu dia kata di sini, kalau tak mayang subuh pula jemaah, rugi sangat lah. Dah bangun dah sahur. Kecuali kalau ada kes macam sikit perut apa tu tak apa lah. Ni bangun sahur, lepas tu lepas makan sahur tidur balik. Sambil-sambil tengok Facebook lena balik. Tu rugilah sebab dah bangun dah. Sebab sahur ni 30 minit je sebelum subuh. Jadi makan lebih kurang 20 minit, 10 minit lagi ada masa untuk nak santai-santai sikit, nak siap-siap kemah-kemah diri sikit apa. Kalau hak yang isap okok nak pam okok dia 3 pam tu, masuk subuh. Jadi bila tidur balik tu, bila lena balik, rugi sangat. Sebab dah ada barakah dah dapat tu. Bangun tu dah dapat barakah, dikira ibadah dah. Maka teruskan dengan ibadah yang lain. Maka di situ ada kelebihan, ada kebaikan dia. Zadal khair, bertambah-tambah daripada bangun tu ibadah, kemudian dia siap-siap pergi mayang subuh pula ibadah, jemaah pula ibadah. Kalau tak mampu nak datang masjid, jemaah di rumah dengan anak isteri dan sebagainya. Maka dia mula daripada bangun tu sampai dia buka puasa pula, maka seharian dia dengan barakah, mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sunat kita melewatkan sahur dan segerakan berbuka puasa. Itu sunat. Kita perbuatan itu sunat tu, lewatkan tu pun dah dapat pahala, dan segerakan berbuka itu pun dah dapat pahala. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam ni dia tak payah nak susah-susah. Bila kita tahu kita ada ilmu, maka kita ittiba'us sunnah, kita ikut macam mana yang ditunjukkan oleh Nabi, maka di situ mudah sangat kita nak menjana pahala pada bulan Ramadan ini. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, 3 istifadah kita boleh ambil atas pertemuan pada tengah hari ini. Yang pertama iaitu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai waktu. Tuan-tuan, waktu kita semakin hari kalau kita perasan semakin singkat, sebab dimensi masa itu dah makin berubah. Kalau dulu kita berasa lama tuan-tuan, dulu berasa lama. Ingat puasa sebulan tu lambat nak habis. Ni pejam celek dah hari ke-9 dah hari ni. Tak lambat 15 hari lepas ni orang akan pasang lagu raya kot pasar raya, betul tak? Jadi waktu tu dah makin lama makin, maka kita kena, bila waktu tu ada keberkatan dia, insya-Allah kita akan dapat isi umur kita ini dalam waktu tersebut dengan benda-benda yang boleh menjana pahala, insya-Allah. Yang keduanya yang disebut pada hadis ini, pada perbincangan pada tengah hari ini, perkongsian ini, iaitu mengenai makan, makan sahur. Jadi makan sahur ini ukuran atas pada orang-orang tu. Kalau dia ada jenis penyakit gastrik angin dan sebagainya, dia kena ikut nasihat doktor.
Dia jangan duk rasa nak ikut, dia kata makan kurma cukup lah. Tak. Kalau doktor kata kena makan berat, dia kena makan. Sebab apa? Menjaga diri ini juga dituntut di dalam agama Islam. Sebab tu ibadah kalau kita buat bukan ikut suka-suka, tapi kita buat berdasarkan apa yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan pertimbangan kemampuan diri kita ini, insya-Allah akan dapat pahala. Tapi kalau kita buat ibadah sampai peringkat nak mudaratkan diri kita, maka itu bukan yang dianjurkan di dalam Islam. Jadi kita mesti kena pertimbangkan dari segi semua aspek kesihatan, tenaga kita dan sebagainya. Insya-Allah akan boleh lakukan ibadah puasa itu dengan sempurna seharian. Dan yang ketiganya ialah mengenai apa yang kita dapat ambil kesimpulan, iaitu mengenai solat. Jadi tuan-tuan, solat ini yang difardukan al-maktubah, yang dah ditulis ataupun yang difardukan 5 waktu, dan Allah Ta'ala hadiahkan kepada kita bulan Ramadan dengan solat sunat tarawih. Jadi samalah kita ambil peluang ni, setahun sekali kita dapat bulan Ramadan. Kalau kita tak boleh buat 20, kurang-kurang buat 8, tambah dengan witir. Jadi insya-Allah jangan lepas peluang. Sebab apa? Sebab kita duk minta kepada Allah. Tuan-tuan perasan tak? Kita minta kepada Allah daripada bulan Rejab lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita minta daripada bulan Rejab, Sya'ban, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, bila dah sampai bulan Ramadan, kita jadi longlai, kita jadi tak ambil peluang sungguh-sungguh, tarawih pun tak buat, rugi sangat. Maka kita ambil peluang yang kita duk minta, dah Allah Ta'ala sampaikan dah kita dalam bulan Ramadan, maka kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Bukan kita kejar kuantiti, tetapi yang kita nak adalah kualiti dalam ibadah kita, insya-Allah. Bila ada kualiti dalam ibadah, maka itu yang dituntut di dalam agama Islam. Saya rasa setakat ini dulu perkongsian kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi keberkatan apa yang ibadah kita buat pada bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain, insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah iman kami, kuatkanlah iman isteri kami, kuatkanlah iman suami kami, kuatkanlah iman anak dan keturunan kami. Murahkanlah rezeki rumah tangga kami, ya Allah. Permudahkanlah urusan kami, permudahkanlah urusan adik-beradik kami, permudahkanlah urusan kawan-kawan kami, permudahkanlah urusan mereka yang ada niat dan cita-cita untuk pergi ke tanah haram. Ya Allah, Tuhan kami, selamatkan diri kami, harta benda kami, ahli keluarga kami daripada tipu daya jin dan manusia, daripada kejahatan jin dan manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagus Ustaz hari ni. Betul tu, saya duk dengar. Orang lain tak ada bagi kesan. Cepat dan tangkap betul. Saya nak tanya, ini apa tu sedekah ni? Dalam subuh, malaikat tanda yang bersedekah dapat pahala, yang tak ada sedekah rezeki, katanya macam tu. Bukan? Jadi subuh tu memang waktu subuh. Sebelum subuh tak dapat catatan macam tu. Di setiap hari dia akan Allah Ta'ala turunkan dua orang malaikat. Yes. Dia akan mencatat harta kita. Orang ni, orang yang selalu bersedekah, dia akan doa untuk tambahkan. Ya. Kalau Jadi, orang tak pernah sedekah, sedekah tu waktu mana tu? Selepas azan subuh atau waktu sebelum? dia setiap masuk Saya nak tahu itu saja. Ya, ada tidak kepastian tentang itu? Yang kepastian tu belum. Saya belum jumpa. Mungkin ustaz lain boleh dah jumpa, saya belum jumpa lah. Apa dia? Saya belum jumpa, mungkin ustaz lain dah jumpa. Kalau tolong boleh tahu ya. InsyaAllah. Pasal tak tahu. Dia kata waktu subuh kan. Lepas pada subuh tu dia dah tak ada lagi. Dia kalau sebelum, ada yang malaikat yang tugas sebelum tu.
Yang ni saya nak tahu lah. Waktu nak menulis tu, dua orang tu yang menulis tu. Ya. Waktu azan, lepas azan masuk subuh atau waktu tadi, waktu tu sahur ke apa. Itu saja nak tahu. Ramai saya dengar-dengar tapi dia tak bagi pun. Ya? InsyaAllah ada pahala dia tu. Ha? InsyaAllah ada pahala. Dia tak tahu, dia tak tahu. Ya? InsyaAllah.